Alright, tiba-tiba semua orang dah keluar daripada room tinggal 11 orang je. Okey, tak apa. Apa tu, saya pun tak tahu macam mana nak teruskan, tapi saya akan cuba teruskan juga. Ada problem tadi sikit, problem technical, dan kita akan teruskan juga, dan hopefully you masih lagi dalam room, dan orang yang nak masuk room sekarang ni kau dah confirm tak boleh pasal lebih 60 minit, tapi saya harap boleh masuk lah. Okay, so welcome back. Memang ada problem technical tadi. Okay, so sekarang ni saya pun tak sure, ada 20 orang je tiba-tiba ni daripada 100 lebih tadi, tapi saya cuba jugalah. Okay, alright, so sekarang ni ialah kita akan pergi kepada seterusnya. Hello, ada tak? Kan kita akan pergi kepada seterusnya mengenai jenis candlestick. Jenis candlestick. Saya pun rasa agak ragu-ragu nak mengajar ni sebenarnya. Tapi saya cuba jugalah. Saya hentam sajalah. Alright. So kita pergi kepada jenis candlestick. Okay. Jenis candlestick. Okay, dengar tak? Jelas tak? Kan harap you boleh dengar dengan jelas dan juga you faham. Okay. Alright. Dengarlah tu. Okay. So kita pergi kepada jenis candlestick. Alright. So welcome. Alright, so kita pergi kepada iaitu kita punya ni, iaitu pergi kepada presentation. Lepas tu kita akan pergi tengok iaitu apakah jenis candlestick yang pertama. Okay, saya harap kita masih lagi in progress. Kita masih lagi dalam keadaan momentum yang berterusan dan berharap kita memperoleh kejayaan lah, insyaAllah. Alright, so sekarang ni kita akan pergi kepada jenis candlestick. So jenis candlestick ni, satu perkara yang paling penting ialah perkara utama ialah mesti ada kemahiran candlestick itu sendiri. Candlestick itu sendiri. Okay, candlestick itu sendiri. Okay. Mesti perkara utama ialah mesti ada kemahiran candlestick itu sendiri. Itu nombor satu. Alright. Kesian pula ramai tak ada. Tak apalah, nasib lah. So perkara utama ialah mesti ada kemahiran candlestick itu sendiri. So kemahiran candlestick itu sendiri bermaksud iaitu nombor satu, iaitu perkara utama ialah mesti ada kemahiran candlestick itu sendiri. Nombor satu ialah mesti memahami dari segi iaitu dia punya anatomi candlestick. So anatomi candlestick ni kalau you nampak dalam satu candlestick dia ada beberapa perkara penting, iaitu saya guna yang saya punya Hellock. Hellock ni bermaksud iaitu high, kan dia mesti ada high, dia mesti ada low, dan mesti ada open, dan juga dia kena ada close. So ini adalah 4 kunci utama yang kita nak nampak. Okay, okay, semua panik dah kira habis. Tak, kita tak habis. Ada technical tadi, isu tadi. Alright, so sekarang ni ialah ada anatomy candlestick, iaitu kita namakan iaitu anatomy candlestick Hellock, iaitu high, low, open dan juga close. Alright, close. So perkara utama ialah mesti ada kemahiran candlestick sendiri, anatomy candlestick. So high ni adalah dinamakan iaitu harga, harga tertinggi pernah dicapai semasa. Itu nombor satu, harga tertinggi. Low ialah bermaksud ialah harga terendah, terendah pernah dicapai semasa. Pernah dicapai semasa. Itu yang kedua. So untuk peringkat awal, kan, jadi open ialah candlestick yang dia adalah merupakan, kejap saya nak fikir, candlestick yang masih belum ada close price. Belum siap lah maksudnya, belum siap. Ataupun perkataan belum siap. Saya cuba elaborate yang berlainan, belum siap. Okay. Apa link tadi dah hilang? Link tadi nantilah saya akan email kot nanti. Okay. Kalau Mira yang mengajar, semangat belajar ni. Kita boleh panggil, tak ada masalah. Okay, so kita pergi. Candlestick yang masih belum ada close price, belum siap, dan ia digunakan untuk lakukan entry. Digunakan untuk lakukan entry, dan juga kita kena faham dia merupakan candlestick sideways. Candlestick sideways. So bahasa-bahasa ni pada peringkat awal ialah you mungkin agak confused. So bahasa-bahasa awal iaitu mungkin dia agak confused kat sini. So candlestick yang masih belum ada close, belum siap digunakan untuk lakukan entry, merupakan candlestick juga adalah candlestick sideways. Okay. So close ni paling penting. So yang perkara ini ialah close. Webinar finish tu tadi ada isu technical, sorry. Okay. So jadi candlestick yang masih belum ada close, belum siap digunakan untuk lakukan entry, merupakan candlestick sideways. Jadi close bermaksud iaitu you kena faham, iaitu close bermaksud iaitu dari segi kefahaman yang jelas mesti memahami dari segi penggunaan dia. So close bermaksud dari segi penggunaan dia. So penggunaan dia sekarang ni you kena faham iaitu candlestick close merupakan candlestick yang menentukan arah pasaran. Ni kena faham.
Candlestick close merupakan candlestick yang menentukan arah pasaran. So hafal je ni dulu. So kita akan update masa ke masa. Apakah bentuk-bentuk yang mungkin you boleh faham dari segi perkara-perkara yang mungkin boleh meyakinkan kita dari segi trading lah. Okay, kita kena faham. So dia adalah candlestick yang terendah ataupun yang menawarkan harga-harga tertentu. Okay, tak cantik benda ni. Saya cuba pergi kepada yang lebih cantik dan juga besar. Pun kecil juga. Okay. Okay, tak apa. Kita akan besarkan dia kalau dia kecil. Jadi itu yang pertama. Tapi nanti saya cantikkan dia kemudian lah. Okay. Dia adalah perkara utama istilah memahami konsep-konsep candlestick ni. Buruklah pula bang. Okay, kita pergi kepada seterusnya. Kejap saya pergi. Ni kita boleh pakai ni. Ni lebih nampak meyakinkan sikit satu sudut. Boleh? Alright. Yelah memang panik tadi. Daripada beratus tadi tinggal 50. Tak apa. Kita teruskan. Dan harap recording ni elok. Sebab kita 2 kali dah terkeluar sebenarnya. Okay. Saya tak sure apa berlaku. Okay, so tengok kat sini ialah tu. Candlestick ialah perkara utama ialah mesti ada kemahiran, iaitu ada kemahiran candlestick sendiri. Anatomy candlestick, high, low, open price dan juga close. Dan juga close. Jadi ini adalah yang utama dia. Okay, yang utama ni. Jadi untuk hari ni kita nak fokuskan konsep iaitu close price candlestick menentukan arah. Ni yang kita nak fokus. Konsep candlestick menentukan arah. Ini fokus utama. Jadi pelajaran kita malam ini ialah menentukan arah pasaran. Itu nombor 1 yang kita nak belajar malam ni. Okay? Itu nombor 1 yang kena ingat. So close price candlestick menentukan arah pasaran. Menentukan arah pasaran. Arah pasaran. Ini adalah yang utama. Close price candlestick menentukan arah pasaran. So kita habiskan ni dulu. Tak apa, sekejap. So jadi apa yang kita perlukan ialah kita kena menggunakan iaitu support dan resistance. Dan seperti saya maklum, itu support resistance ada 2, itu dynamic dan juga ada static. Faham? Ada dynamic dan juga static. So ini adalah yang utama dulu. So pegang yang utama dulu. Okay? So pada saya lah, saya nak you pegang itu candlestick close price menentukan arah pasaran. Okay? Menentukan arah pasaran. Okay, menentukan arah pasaran. Dan kena faham itu penggunaan dia sepenuhnya. Macam mana penggunaan dia sepenuhnya? Iaitu memahami dari sada close price candlestick menentukan arah pasaran, menentukan support resistance dan juga dynamic dan juga static. Okay, kita kena faham yang kedua kat situ. Okay, seterusnya antara perkara yang paling penting ialah dalam penggunaan kita iaitu kita menggunakan paling senang dan paling mudah itu menggunakan konsep support resistance yang dinamakan dynamic. Support resistance dynamic. So kita akan guna 2. Support resistance dinamakan sebagai dynamic. Dan kita menggunakan pertama ialah Bollinger Band. Dan yang kedua ialah kita menggunakan moving average. So 2 ni kita akan gunakan untuk penggunaan kita. Bollinger Band dan juga moving average. Ini adalah 2 perkara yang utama kita gunakan yang dekat sini. Alright? Okay. So kita menggunakan konsep support resistance dynamic, Bollinger Band dan juga moving average. Clear? So, jadi ini adalah 2 perkara yang utama dan juga main peranan pada kita untuk kita buat dengan lebih baik iaitu memahami macam mana menggunakan konsep support resistance dynamic. Okay. Untuk memudahkan cerita, kita belajar hari ini mengenai konsep Bollinger Band sebagai support resistance. Support resistance. Kita belajar kat sini support resistance. Ini adalah perkara yang penting. Bollinger Band sebagai support resistance. Okay. Alright. So, Bollinger Band sebagai support resistance. Okay, Bollinger Band adalah sebagai support resistance. Jadi ini adalah yang utama. Okay. So sekarang ni saya akan buka kepada broker untuk kita menggunakan kita punya ni sekejap. Okay, sekejap Kita buka pada broker dan juga kita buka kepada apa yang kita boleh nampak sekarang ni. Okay, kita buka broker sekarang dan juga kita akan tengok menentukan kefahaman kita dalam penggunaan kita yang khususnya hari ni. Okay, sekejap Oh, kenapa saya ada juga kat sini? Okay. Contoh sekarang ni saya akan pergi kepada kejap saya kena kosongkan chart dulu. Saya tak nak chart berserabut dan kita akan pergi kepada konsep yang simple tetapi malam ni kita tengok arah pasaran jadi. Jadi arah pasaran nombor 1 saya nak you tekankan ialah memahami konsep ni dulu. Memahami konsep ni dulu, okay? So saya akan share dekat screen dulu. Okay. So ini adalah yang dikatakan sebagai iaitu arah pasaran. So kalau you buka mula-mula,
you akan dapati sebenarnya dalam dalam kawasan ni you akan dapati dia kosong. So dekat bahagian sini dia ada banyak tau. Kalau you tak nampak banyak, you klik kanan, you tekan show all. Dia akan dapati banyak pair yang terlibat, terutamanya dalam FX Premier Asia ni. Banyak So sebagai contoh kita boleh ambil mana-mana pair. Kalau you perasan dekat sini ada macam-macam pair di mana ada bid dengan juga ada ask So bid bermaksudlah kita untuk membeli, ask adalah harga menjual. So maksudnya dalam forex market kita boleh beli dan juga jual. Okay, katalah saya ambil AUD USD, saya buka, you akan jumpa dia adalah tempat kosong macam ni. So cara dia, template tu saya akan bagi, cuma saya buat juga manual kat sini. Klik kanan, tekan properties, dan ini agak laju tapi you boleh follow kemudian. Pilih color scheme black and white. You boleh guna apa saja color sebenarnya. Tapi dalam kes ni ialah, kita boleh guna color yang saya sarankan ni lah. Jadi senang mata saya dan mungkin you juga nak tengok yang sesuai. Okay. So sekarang ni bull candle ni, buka color kepada yang color steel blue. Dan you tekan OK, you akan dapati ini rupa dia dan di sini dia ada zoom in dekat atas ni. You zoom in dan tukar kepada candlestick. Kan dia ada lagi satu iaitu bar chart dan juga line chart, guna candlestick. Okay, guna candlestick untuk nampakkan macam ni. Dan dalam candlestick ni seperti saya sebut sebelum ni, dia ada open, high low dan juga close. Kan open, high low dan close. Macam mana cara dia? Kalau saya highlight kat sini, nampak tak? Dia ada keluar iaitu perkataan-perkataan tersebut. You nampak? Ada high, ada low, ada open, ada close. Nampak tak itu? Ada high, ada low. Lagi satu maklumat dia boleh ada kat sini. Di bawah ni. Kan kalau saya hala kat sini, you boleh nampak keluar kat situ kan. Lagi satu ada data window dekat sini. Bila saya hala kat sini, you boleh nampak dekat sebelah ni ada high, low, open, close. Ini maklumat yang penting. Itu yang paling utama. Tak kira apa strategi, apa technical, ini adalah yang paling utama yang kita gunakan. Boleh? Ada orang tak ni? Wan Amirul kata browser dia dah sebut. Cuba pakai Chrome cuba pakai Chrome. Okay, cuba pakai Chrome untuk penggunaan kita malam ni. Okay, boleh? So, ini adalah yang utama. Okay, yang utama. Okay, so jadi sekarang ni, kita nak masukkan Bollinger Band. So, cara dia ialah, kita tekan sini paling mudah, dekat bahagian F ni, indicator list. Okay, masukkan trend Bollinger Band. Masukkan yang ni. Okay, trend, masukkan Bollinger Band. Okay, masukkan trend Bollinger Band. Rashidi, apa khabar? Welcome. Trend Bollinger Band. Okay. So masukkan trend Bollinger Band, you akan dapati dia keluar macam ni setting dia. Jadi gunakan setting yang standard saja. Tak perlu setting canggih-canggih Setting yang standard saja. Okay, setting yang standard saja. Sekejap Pakai setting yang standard saja. Ni point utama yang saya nak you nampak gunakan setting yang standard saja. Sekejap saya nak try kat sini. Sekejap. Okey, gunakan setting yang standard saja. Kejap saya tengah ubah ini untuk kita masuk. Gunakan setting yang standard saja. Kemudian lagi satu ialah tekan OK, you akan dapati ada 3 line macam ni. Nampak tak? 3 line. Ini adalah yang utama, mesti mahir Bollinger Band. Okey, mesti mahir Bollinger Band. So nampak tak ada 3 line ni? So di 3 line ni, yang di atas ni nama dia upper band, di tengah ni nama dia middle band dan di bawah ni namakan sebagai lower band. Kan? So nama ni kita ambil huruf A ni, kalau you tak ada huruf A ni, you right click atas chart tu, tekan customize. Kan tekan customize, dekat situ dan you akan jumpa macam-macam yang akan keluar lah. Okay, faham? Saya nak you nampak dekat situ. Okay, boleh? Saya nak you pergi dekat situ yang pertama sekali. Okay, maksudnya you boleh klik ataupun you boleh gunakan secara langsung, tekan customize. Kalau you boleh nampak, ialah ada keluar macam ni. Nampak tak? Ada arrow, ada apa. Ni saya keluarkan daripada bahagian available, customizing toolbar. So you boleh customize toolbar. Faham tak? You boleh customize toolbar untuk penggunaan you yang seterusnya lah. Kan? Jadi kita boleh gunakan untuk mengeluarkan apa yang patut dalam kita punya chart kita. Okay. Jadi saya dah keluarkan ke sini. Jadi pada saya sekarang ni lah kita ambil dekat sini, kita tekan ke sini, dia namakan sebagai upper band. Okay, boleh? Dikenal sebagai upper band dan kemudian ialah dikenali sebagai iaitu middle band. Okay, sebagai middle band dan di bawah ni dikenali sebagai lower band. Kan middle band dan di bawah ni dikenali sebagai iaitu lower band. Faham? Dikenali sebagai lower band. Okay, dikenali sebagai lower band. So ini adalah perkara yang utama untuk you gunakan. Okay, lower band dan juga middle band dan juga upper band. Okay, so dia ada 3 perkara yang utama. Okay, sekarang ni kita akan speed sikit kita punya record kita, iaitu untuk mengenal pasti apakah semua fungsi-fungsi yang saya dah masukkan pada you ni. Kenapakah fungsi-fungsi yang utama yang saya dah masukkan pada you supaya kita boleh aplikasi terus. Kan apa yang saya sebutkan ni
menjadi sebagai kefahaman yang kita boleh ambil. Boleh? So saya akan tukar skrin dan kita akan pergi kepada kita punya sesi yang seterusnya. Okey, dekat bahagian sini kalau you perasan, iaitu nombor 1, iaitu mesti ada yang dinamakan sebagai, iaitu Bollinger Band sebagai support resistance. Saya tulis sini Bollinger Band support resistance. Okey, so nombor 1 kita kena faham, gunakan Bollinger Band yang standard saja. Okay, yang standard saja. Yang kedua, juga bagi pada you, iaitu terdapat 3 garis utama. Kenapa dia? Iaitu upper band, okay, middle band dan juga lower band. You faham kat sini kan? Ada ialah upper band, middle band dan juga lower band. Jadi kita kena faham fungsi ketiga-tiga garis ini dalam menentukan arah pasaran. Kenapa kita kena tahu arah pasaran? Pasal perkara utama dalam data teknikal ialah kenal pasti arah pasaran. So you kena ingat. Jadi nombor 1 kalau kita buka chart, kita kena tahu macam mana untuk menentukan arah pasaran. Okey? Kita kena faham menentukan arah pasaran. So macam mana nak menentukan arah pasaran? Kita ada cara-cara dia yang tertentu dan juga cara-cara yang kita boleh guna pakai dengan cara yang sesuai pada kita. Okey. So jadi bahasa paling mudah ialah iaitu melihat konsep uptrend dan juga downtrend. Uptrend dan downtrend dalam Bollinger Band. Okay, downtrend Bollinger Band. Okay, uptrend dan juga uptrend adalah Bollinger Band. Untuk menentukan uptrend ke atas, iaitu harga naik ke atas, dan juga downtrend, iaitu harga ke bawah, iaitu mesti jelas mengenai gunakan garis Bollinger Band. Garis kita ada apa? Kita ada upper band, middle band dan juga lower band yang dinamakan sebagai iaitu konsep. Kenapa konsep dia? Konsep itu dinamakan sebagai iaitu melihat kan sama ada dia membentuk perubahan trend ataupun trend yang berterusan. Jadi menentukan uptrend, downtrend, downtrend harga bawah gunakan garis Bollinger Band. So mesti kaitkan dengan candlestick close price. Kaitkan dengan candlestick close price. Mesti kaitkan dengan candlestick close price. Kan lihat di mana, okay, iaitu candlestick bull close price berada dan juga kena lihat candlestick bull open price berada. Lihat candlestick semasa. Candlestick semasa dari kanan sekali. Dari kanan sekali kau datang padaku membawa kan. Kena tengok macam ni. Boleh ke so far saya macam agak straightforward pasal saya kejar masa Boleh Kan saya bersemangat ni. Kan saya harap you boleh bear with me dan juga you boleh faham dari segi kaitan-kaitan dia dan juga macam mana saya boleh continue pada you untuk insya-Allah kan bantu dari segi kefahaman-kefahaman ni. Boleh saya teruskan? Boleh? Okey. Benda ni bagi orang yang dah belajar, dia kata elah ni pun nak sebut lagi. Bapak penting. Bapak penting. Kenapa saya kata bapak penting? Sebab kita kena faham iaitu semua benda ni mesti always back to basic. Kan? Kalau you pening, kalau you nak sukses ialah always back to basic. Always balik ke pangkal jalan. Sangat penting untuk balik ke pangkal jalan. You faham tak? You mesti balik ke pangkal jalan. You mesti jelas kepada ke pangkal jalan. Faham? So you mesti faham kat sini. Okay? So sekarang ni, ini insyaAllah memang boleh guna untuk trading. Esok kita akan settlekan satu part lagi dan memang confirm boleh trading punya insyaAllah. Okay. So satu lagi, saya pergi kepada sampel lah. Kita kena tengok contoh lah. Contoh iaitu contoh luar BB. Luar BB bermaksud ialah iaitu upper band. Okay. Dan juga itu lower band. Upper band dan juga lower band. Okay. PowerPoint saya akan hantar pada semua yang berdaftar. Kan siapa yang berdaftar dekat sini, siapa yang join program ni memang saya akan hantar pada you setiap hari. Maknanya lepas ni saya akan daftar. Dan saya ada bonus, esok kita ada juga klinik. Klinik tu maksudnya siapa tak faham dan biasanya klinik pertama ni masih lagi pasal broker biasanya. Kan sebab tak faham lagi macam mana deposit. Sebab esok kita akan ada sesi klinik selama 1 jam. Selama 1 jam. Saya akan tentukanlah pada pukul berapa, mungkin tengah hari. Tapi kita boleh buat siang, kalau tidak malam tak sempat. Malam nak belajar, malam nak klinik tak sempat. So siapa yang sempat, sempatkan diri anda lah. Kan? Mungkin klinik tu pukul 5 petang,
Mungkin klinik tu pukul 12 tengah hari, saya tak sure lagi sebab tengok availability masa. Tapi klinik ada, satu lagi. Maksudnya, klinik tu kita gunakan Zoom. Zoom maksudnya ialah you boleh bercakap direct dengan saya bercakap dengan you, dan paling best iaitu kita akan bawa juga dalam pasaran real. So maksudnya kita akan tengok, okay, apa yang kita nampak hari ni, kita belajar hari ni, kita aplikasi, tengok pasaran. Hari ni tengok pasaran. Jadi you cepat sikit belajar kat situ, boleh? Alright? Jadi kita pergi kepada klinik. So klinik tu kita akan bimbing satu-satu, dan kemungkinan besar klinik ni saya akan bimbing sampai minggu depan. Kemungkinan besar. Tapi tengok sambutan lah. Kalau sambutan bagus, saya akan turunkan. Kalau sambutan suang-suang kuku, saya pun malas nak buat. Okay? Jadi kalau boleh, tolong wawarkan program ni kepada kawan-kawan lain. Tulis kat Facebook, tulis kat WhatsApp, grup lain, ajak ramai-ramai. Jadi saya tahu you semangat kan. Kalau tengok ni, kan 100 orang je online. Kan? Yang daftar, beria 400. Mungkin ada masalah-masalah tertentu, tapi komitmen tu yang kita nak. Okay? Komitmen kalau tak showing up, tak ada siapa nak boleh tolong lah Jack. Okay. Link Zoom saya akan hantar. Saya akan hantar melalui email dan juga hantar melalui grup. Okay. Jadi malam ni saya akan ajak you pada grup. Saya akan bagi nota untuk download dan juga saya akan bagi akses tertentu. Okay. So kita pergi kepada application window. You kena start balik. Always start balik. Jadi contoh luar bibi dan sebagainya. Okay. Saya bagi contoh kat sini. Satu perkara utama ialah kita kena melihat iaitu contoh yang utama. Okay. So, jadi saya akan tukar skrin kepada MT4 kita. So, MT4 macam mana nak pasang apa semua, kita akan pergi esok. Kalau siapa yang tak tahu, okay? Alright. So, tengok kat sini. Ini adalah perkara yang utama dari segi kefahaman-kefahaman sini, okay? So, kalau you tengok, dia ada beberapa garis tertentu. Jadi, saya akan bagi sampel contoh yang jelas dulu. Yang kat belakang. Yang kat sekarang ni, kita akan buat latihan. Yang tengok sekarang yang kat belakang, nak faham senang. Okay. Satu ialah kalau you nampak, candlestick ini candlestick bull kerana close price dia berada di atas dan dia warna biru sebab saya color kena warna biru. Okay. Yang ni adalah candlestick bear. Dia adalah candlestick bear dan juga menurun. So you kena faham kat sini. Ini dinamakan sebagai iaitu candlestick bull. Okay, candlestick bull. Apa tu? Close price di atas. Kan, candlestick bull close price di atas luar bibi condong. So ayat penuh saya tulis untuk you. Close price bull berada di atas luar bibi condong. Kan kena faham kat sini. Close price bull berada di atas luar bibi condong. So yang kat sini, betul tak? Bibi ni condong ni atas, nampak tak? Bibi ni condong kat atas, you boleh nampak kan? Yang dia condong kat atas, dia berada di atas. Close price ni bahagian sini je bang. Kan dia bahagian sini je. Kan dia bahagian situ je. Dia tak ada bahagian lain. Ni bahagian sini je close price ni. Nampak kan close price tu? Maknanya satu garis tu. Apa tu? Secoet je tu. So, yang di sini adalah apa? Yang dekat sini. Apa nama dia kejap Apa nama dia? Okey, kat sini adalah apa nama? Esok bimbingan klinik dia satu persatu. Saya akan guide you dan mungkin juga Mira akan guide you untuk faham ataupun kita punya admin. So, admin pun mungkin boleh tolong, terutamanya Dani, Buyung dan juga Hadi akan tolong. Dan mungkin saya akan lantik yang baru-barulah, mungkin macam Serenus ataupun Adam kan untuk join. Kan, saya tak bincang mereka lagi, tapi kalau mereka boleh tolong, sangat-sangat membantu sebenarnya. Kan saya ada juga, tapi sama juga saya nak galakkan orang baru juga brush their skill lah. So yang ni adalah candlestick bear. Dia ada dua, bull dengan bear. Bear bermaksud downtrend, bull adalah uptrend. Kan candlestick bear, close price kan berada di bawah, iaitu candlestick bear close price berada di bawah lower band condong ke bawah. Kena faham kat sini. Candlestick close price bear berada condong ke bawah. Jadi candlestick bull kan close price luar bibi, di atas luar bibi, di atas luar bibi ni maksudnya di atas upper band lah kan. Di atas upper band, upper bibi, ataupun saya simpulkan balik supaya bahasa dia sama. Upper band condong ke atas. Ni condong ke mana? Kena condong ke atas bang. Condong ke bawah dia jadi lain. Dia mesti condong ke atas. Jadi condong ke bawah. Okay, ni saya cuba detailkan untuk you. Condong ke bawah sebanyak mungkin lah. Kan? Okay. Mesti ada condong ke bawah. Okay, apa jadah aku tukar benda tak hilang? Kejap saya check. Adalah tu saya pergi tanda kat bawah. Dia tak boleh sebab panjang sangat. Okay. Condong ke atas dia juga condong ke bawah. Faham tak yang ni? Jadi ini adalah point utama yang kita kena lihat. Ini bermaksudlah dia membentuk ialah candlestick apa? Dia dinamakan sebagai candlestick continuation. Okay. Jadi saya akan masukkan dalam ni untuk you faham
dan juga kita akan jelas dari segi kefahaman ni. Semua okey lagi ke? Boleh ke? Boleh ke belajar malam-malam ni ke dah pengsan mengantuk ke? Bertenang sebab benda ni mungkin juga merubah kepada kehidupan yang akan datang. Kan candlestick back close price di bawah Bollinger Band, betul. Tapi Bollinger Band tu mesti condong. Bollinger Band tu mesti condong. Okey, mesti condong. Jadi ini contoh dia. Okey, ini contoh dia. Jadi bermaksudlah you kena faham nombor satu sekali ialah iaitu contoh luar BB sekiranya candlestick close price berada di luar BB condong, itu bermaksud ia mempunyai kekuatan untuk meneruskan perjalanan semasa. Sebagai contoh candlestick, jadi kita kena faham uptrend, meneruskan uptrend ialah sekiranya candlestick close price bull berada di atas, berada di atas upper band. Ini sebagai contoh. Dan nombor 3, meneruskan downtrend sekiranya candlestick close price bull berada di bawah lower band. Condong lah. Perkataan condong tu kena pegang nanti dia flat jadi lain. Jadi ini yang utama, downtrend dan juga uptrend. So pegang benda ni. Yang pegang betul-betul supaya kita boleh nampak dan juga kita jelas macam mana fungsi dia, macam mana kaitan dia untuk membolehkan kita ada kefahaman yang berterusan. Boleh? So jadi ini adalah benda yang basic, tetapi dia sangat penting sebab esok kita akan belajar tengok market dan esok kita akan ada sistem dinamakan sebagai candlestick trading dan cukup ampuh untuk kita mulakan dan juga berdagang ataupun kita nak masuk gelanggang. Dah boleh dah. Okay? So jadi sekarang ni kita faham bila candlestick. Jadi sekarang ni kalau saya tunjuk semasa. Kan saya bagi contoh semasa sekarang ni. Kita bagi contoh semasa, saya bagi contoh dekat sini di application window, saya bagi contoh semasa. Nampak contoh? Yang ni sekarang ni kita bagi contoh lepas kan? Kita tengok yang ni abaikan time frame. Time frame ni saya akan ajar kemudian. Kalau you tengok yang terbaru. Sekarang ni candlestick ni berada macam mana candlestick ni? Kan candlestick sekarang ni lah berada hampir di atas upper band. Jadi menunjukkan kemungkinan besar dia nak meneruskan perjalanan ke atas. You faham tak? Ada kemungkinan besar dia nak meneruskan perjalanan ke atas. Okay, kita ambil contoh iaitu gold lah. Let's say kita ambil contoh gold H1. Candlestick tidak close di atas ni. Bermaksud tidak meneruskan perjalanan buat masa ni. H4 pun tidak. BB flat dan daily ada ruang. Contoh tu contoh kan. Ni saya bagi contoh saja dan kita pergi kepada Euro USD contoh. Ini apa ni? Candlestick di H1 apa ni? Nampak tak? BB condong, candlestick bull close price di luar BB. Apa maksud dia? BB standard. Kita tak pakai BB pelik-pelik BB standard. Ni apa maksud dia? Ini merupakan dinamakan sebagai candlestick continuation. Candlestick yang meneruskan perjalanan. Faham tak? Dia adalah candlestick continuation. Faham So inilah candlestick continuation. So faham dekat sini. Inilah candlestick continuation. Jadi kalau kita tengok dari segi kefahaman kita tadi, jelas market secara live ni dia meneruskan perjalanan sekarang ni. Jadi bila meneruskan perjalanan, dia nak perjalanan ke mana? Atas ke bawah? Perjalanan ke mana? Atas ke bawah? Cepat. Kita nak habis ni. Perjalanan atas ke bawah, come on. Dia menunjukkan perjalanan atas ke bawah, cepat. Come on. Okay? Perjalanan atas ke bawah, cepat. Come on. Cepat. Perjalanan atas ke bawah, cepat. Atas. Pasalnya dia close price di atas. Kan? Jadi biar clear cut kat situ. Dekat atas dan juga kita faham. Okay. Saya bagi contoh lagi. Saya saja je tukar benda ni. Kita pergi kepada GBP USD. Kita pergi GBP USD. Saya nak you teka. Aku dah tukar ke belum? GBP USD. Okay. GBP USD. Kita tak ada kan? Tak nak pakai. Kita, mana yang ada? Okay, mana yang ada? Tak ada. Okay, tak apa. Kita cari yang kita baru belajar je tadi. Euro GBP let's say. Ataupun USD JPY. USD JPY tengok ni. USD JPY macam mana? You nampak tak? Apa benda yang berlaku? Come on. You nampak tak apa yang berlaku? Come on. Apa yang you nampak kat situ? Apa yang nampak kat situ? Cepat, apa yang nampak? Cepat. Apa yang nampak kat situ? Cepat.
Apa yang nampak kat situ? Apa yang you nampak kat situ, dia close YBB, dia akan jadi CC, continuation, maknanya dia naik ke atas. You faham tak macam mana tengok trend hari ni? Faham tak macam mana tengok? Jadi kita cari yang ni lah. Tunggu yang ni lah. Kalau tak ada lah. Macam tu contoh basic dia. Ya. Very good. Okay, kita pergi apa kejadah lagi. Apa banyak je sebenarnya tepi ni. Kan? Malah nak tarik, kita pergi. Katalah kita pergi ni. GBP NOK ambil kau. GBP NOK kau. Kan NOK nak pergi mana? NOK. NOK nak pergi mana? NOK nak pergi mana tu? NOK buat apa tu NOK? Yang NOK ni. Kita pakai BB yang standard. NOK pergi mana? Yang NOK. G-NOK. Geng-geng sajak ni gimana ni? Matilah NOK. Kan? Dia ada pergi downtrend. Pasal apa? Syarat dia BB mesti condong. Dan close price mesti ialah dibuka di bawah. Mesti dibuka di bawah. Faham tak? Dia adalah CCD. Candlestick continuation downtrend. Faham? Okay? Macam tu. So, nampak tak macam mana nak tengok arah meneruskan perjalanan? Faham tak? Faham tak macam mana nak tengok arah meneruskan perjalanan? Dah jelas? Boleh saya teruskan? Okay, lepas tu kita boleh habis dan esok saya akan cover bentuk Bollinger Band sebab dia sangat penting juga. Dan kemudian kita akan masuk, esok juga kita akan masuk MA, Moving Average. Okay? Dia macam ni je. Kalau you tanya, macam ni ke? Macam ni lah. Cuma kita tak entry lah lagi. Entry tu kemudian, faham tak? Entry esok. Faham trend dulu. Trend gunakan Bollinger Band. Basic Bollinger Band. Okay? Okay, boleh? Okay. So kita pergi seterusnya. Kita kena faham iaitu yang seterusnya. Kejap Kita kena faham yang seterusnya iaitu memahami dari segi kefahaman yang macam ni. Boleh? Kita kena ada kefahaman yang macam ni. Jadi supaya kita tahu, okay, ini adalah jalan kerja dan juga jalan yang kita boleh nampak. Jadi ini contoh luar upper band. So, contoh luar upper band tu apa? Maksudnya apa? Menentukan arah trend, meneruskan perjalanan ini. Tu dia. Yang bapak panjang kan? Perjalanan ini adalah satu kehidupan. Okay? So, lagi satu kita ambil contoh middle band pula. Jangan lupa middle band. Sebab apa? Sebabnya dia ada upper band, middle band dan juga luar BB. Luar BB kita dah mahir. Kan mesti BB condong. Mesti BB condong. Mesti BB condong. Faham tak? Okay, kita pergi itu contoh middle band. Alright? So, kita pergi contoh middle band. So, dalam contoh middle band, antara benda yang saya nak you faham iaitu pergi kepada konsep dekat sini. Okay, ni contoh middle band. So, contoh middle band ni, okay, sekejap. Saya patut buka chat, aku pergi buka benda ni. Okay, contoh middle band sebenarnya ialah dekat sini. Okay. So, ini adalah ni. Okay. So, benda paling ringkas ialah untuk kita faham, pedulikan time frame dulu. Time frame down. Okay, kita tengok kat sini. Ini adalah contoh yang paling kita boleh nampak jelas. Ini adalah candlestick downtrend ataupun candlestick bear. Ini adalah candlestick uptrend adalah candlestick bull. Okay. Beza dia ialah dia close price melepasi middle band. Nampak tak? Nampak tak ni? Dia melepasi middle band. Dia di bawah. Close price ni di bawah. Close price ni kat mana? Yang dekat sini. Okay, close price ni kat mana? Yang berada di sini. Okay, dia berada di sini. Sekejap saya besarkan benda ni sikit. Dia berada di sini. Okay, besar sangat ni. Kejadah ni. Okay, dia berada di sini. So, ini adalah tempat dia berada. Faham kan? Close price ni kat mana? Nampak kan kat sini kan? Okay. Jangan fikir time frame. Time frame kita akan cerita kemudian. Kan, macam mana strong tak strong kita pergi kemudian. Sekarang ni saya nak you faham Bollinger Band je dulu. Kan, macam mana you nak secara detail, mak nenek semua itu, kita letak kemudian. Nama pun mak nenek, kita tunggu kemudian. Okay? So, kita pergi kat sini dulu. Faham dekat sini dulu. Jangan lampau silibus. Okay, sebab saya memang design benda ni untuk orang zero. Dan kalau you dah separa mahir, dah mahir pun, cuba bear dengan saya. Okay? So, inilah candlestick. Close price bear. Di bawah middle band. Kan, nampak tak? Dan ini adalah candlestick bull di atas middle band. Dalam perjalanan ni tak ada, perasan tak? Yang ni je ada. Kan, jadi maksud yang ni ada, lepas tu tiba-tiba jumpa yang ni. Okay, ini bermaksudlah candlestick close price bull. Okay, candlestick close price bull. Okay, berada di atas middle band. Faham tak? Berada di atas middle band. So, cuba kita tengok benda ni kan. So, benda ni, yang kedua ni, adalah benda yang berlainan sebenarnya. Beza dia ialah di sini.
Jadi you kena faham apakah maksud dia, seperti you faham maksud upper band dan juga you faham maksud lower band tadi. Okay, so saya ambil dan kita akan pergi masuk dalam kita punya iaitu application window dalam presentation kita supaya boleh nampak dekat sini. Okay. So jadi sekarang nombor satu yang you kena faham iaitu sekiranya downtrend, okay, sekiranya candlestick, okay, close price bear, okay, berada, okay, di bawah, okay, middle band, itu bermaksud pertukaran uptrend dan ke downtrend. Maksudnya dia merupakan sepadan sebenarnya. Kan? You kena ingatlah perkataan-perkataan saya buat ni. Tak apa kita cakap banyak kali pun. Okey, Hidayat nak tanya kalau dia close price kat bawah middle band, dia akan teruskan berjalan ke bawah atau ada berlaku perubahan? Ni tengah nak jelaskan ni Hidayat. Sabar so uptrend. Okey, sekiranya candlestick, okey, close price bull berada di atas, middle band, itu bermaksud pertukaran downtrend ke uptrend. Ini kena jelas. Okay, itu adalah downtrend, itu adalah uptrend. Jadi bermaksud middle band merupakan garis sempadan antara uptrend dan downtrend. Itu kesimpulannya. Okay, kita akan habis kat sini, tapi ini adalah perkara yang penting sebab ini persediaan esok. Kan ini adalah persediaan esok yang bapak gila penting. Okay? Bapak gila penting. Boleh? So kita pergi dekat contoh dia. Okay? So jadi kalau saya bagi contoh sekarang ni, okay, kalau saya bagi contoh sekejap Kalau saya bagi contoh, apa yang saya nak you nampak ialah saya nak you nampak dekat sini. Okay, kalau saya bagi contoh. Okay, kalau kita lihat kat sini, bermaksud sekarang ni kalau kita tengok semasa dekat katalah kita dah pergi pair ni, kita pergi pair lain, tak kisah pair apa-apa pun. G-set contoh kan. Kita kat sini, kita tengok dekat H1 dia. Sekarang ni kita boleh nampak dengan jelasnya sekarang ni ialah price sekarang ni berada di mana? Price sekarang ni. Dia berada di bawah middle band ke upper band sekarang ni? Di bawah di middle band ke upper band? Sekarang ni nampak. Dia di bawah middle band. Faham tak? Di bawah middle band. Di atas middle band ke bawah middle band? Bermaksud ini adalah zone downtrend. Dia adalah zone downtrend. Selagi price di bawah middle band bermaksud ialah zone downtrend. Dah zone downtrend. Faham tak? Zone downtrend. Okay, yang dekat atas ni ialah zone uptrend. Faham? Dia adalah zone uptrend. Dia adalah zone uptrend. Okay, di sini adalah zone uptrend. Okay, dia adalah zone uptrend. So you kena faham ini adalah zone uptrend. Okay, ini adalah zone uptrend. Alright, zone downtrend dan juga zone apa tu? Downtrend. Faham? Okay, boleh? Zone uptrend, zone uptrend. Jadi senang cerita, di atas middle band uptrend, di bawah middle band downtrend. Dan sekiranya price close di bawah, contohnya di sini, destinasi seterusnya ialah luar BB. Kan kalau dia close di atas uptrend, seterusnya ialah upper band. Itu konsep dia. Jadi sekarang ni, logik kalau saya tak berapa ni faham sangat, mula-mula faham lepas tu boleh lah. Tak apa. Dia adalah merupakan garis sempadan, garis pemisah. Okay, jadi contoh saya bagi contoh sekarang ni. Apa beza yang kat sini? Yang beza dekat sini ialah, iaitu ini adalah candlestick continuation. You fahamkan tadi kan? Dia meneruskan perjalanan. Tapi dia berada di zone downtrend uptrend. Itu konsep dia. Okay, saya bagi konsep lain. GBP/USD. GBP/USD downtrend ke uptrend? Dia adalah downtrend. Faham tak? Pasal dia berada. Tapi adakah dia meneruskan perjalanan? Tidak. Kerana dia tidak ada candlestick close di bawah open price, close di bawah luar BB, condong. Faham tak? Yang ni boleh tak? Yang ni boleh tak? Hidayat punya jawab betul lah. Maknanya zone dekat bawah ni downtrend, uptrend. Yang ni you faham tak? Jadi ada dua benda kat sini. Apa benda dia? Okey, dua benda kat sini. Sebagai contoh kan. Bagi yang tak faham tu, bagi contoh. Sekarang ni, dia ada dua benda kat sini yang saya sedang ajar you. Satu ialah dia melepasi middle band. Tu nombor satu. Yang satu lagi ialah melepasi upper band. Faham tak? Ada dua benda kat sini. So, benda yang pertama kita belajar tadi yang ni. Kan, ini yang pertama. Kan, yang pertama ialah kita panggil iaitu luar BB. Faham tak? Yang ni yang pertama yang kita belajar tadi. Yang pertama. Okey, yang saya sedang cerita sekarang ni ialah yang kedua. Nombor dua ni. Boleh Ni adalah middle band.
Jadi ada dua benda lah kalau you nak faham. Dia adalah middle band. Dia adalah middle band. Faham? So ini adalah yang kedua. Dia adalah middle band. Faham? Yang ni boleh ke? Kan? Jadi dia tak pening sebenarnya. Dia ada dua benda. Bentuk kita tak pergi lagi. Jangan cerita pasal bentuk lagi. Kan bentuk esok. Jadi dia ada luar bibir. Ini kita sedang bercerita di middle band. Jadi kalau kita tengok yang latest, iaitu yang sini, ini adalah di bawah middle band. Bermaksud dia downtrend. Jadi kita tengok pasaran sebelah kanan dia di bawah middle band tak? Yang sebelah kanan dia, ada middle band tak? Di bawah middle band. Maksudnya downtrend, faham tak? Faham tak yang ni? Boleh Jadi ini adalah untuk time frame H1 lah. Dia ada multi time frame. Multi time frame kita akan pergi hari ketiga. Esok kita pergi pasal zone entry dan sebagainya. Jadi boleh tak? Faham tak? Ada soalan tak? Sebab kita dah nak habis Ini adalah yang last syllabus malam ni. Kalau pergi lagi nanti ada yang TKO kan? Ada yang TKO. Okey. Kita pergi lagi yang seterusnya. Okay, benda ni sangat penting Kita pergi lagi iaitu EuroCAD, let's say. Okay, EuroCAD, cuba you tengok apa yang berlaku dekat sini. EuroCAD. Apa benda yang berlaku di EuroCAD? Bagi tahu saya apa benda yang berlaku di EuroCAD. You tengok sekarang ni middle band saja, Bollinger Band saja. Kan upper band dan juga middle band. Apa you nampak di EuroCAD? Come on. Euro Canada, apa you nampak? Boleh bagi tahu saya apa berlaku situasi sekarang di pasaran Euro Canada pada semasa ataupun time frame 1 hour? Apa berlaku? Come on, guys. Apa contoh dia? Jangan sebut perkataan pecah atas dan sebagainya. Candlestick close price bull melepasi luar bibir condong ke atas. Bermaksud ialah dia berlaku CCU, dia meneruskan perjalanan uptrend. Dia bukan perubahan, dia meneruskan. Perubahan berlaku dekat sini. Ini perubahan, ni downtrend. Ini perubahan. Ini adalah meneruskan. Faham tak? Beza. Perubahan. Meneruskan. Perubahan middle band. Meneruskan ialah luar bibir. Condong. Condong you faham tak? Tilt. Naik ke atas, incline ataupun decline. Faham tak yang ni? Nampak tak? Nampak tak benda ni? Benda ni sangat penting walaupun dia adalah benda yang macam benda ni pun nak kecoh kan. Tapi yang ni adalah benda yang simple tetapi sangat penting. Faham tak? Jadi dia meneruskan perjalanan sekarang. Okay, kita tengok pair lain. Kita tengok pair lain. Okey, kita tengok pair lain, CAD JPY. Apa berlaku CAD JPY, guys? CAD JPY. Boleh nampak tak trend sekarang? CAD JPY dia buat apa? CAD JPY, come on. CAD JPY, cepat. Tulis. Jangan main perkataan pecah-pecah, tak mau. Sebab dia ayat berlainan bagi jawapan berlainan. Itu je cerita dia. Cepat. Ayat berlainan bagi jawapan berlainan. Faham? Faham tak yang ni? Faham tak? Cepat. Perubahan trend dekat middle band. Perubahan trend dekat sini. Faham tak? Meneruskan perjalanan di sini. So, geng-geng meneruskan perjalanan ini banyaklah. Sini. Faham tak? Sini. Okay, sini. Ni geng-geng meneruskan perjalanan. Sini. Sini. Ni semua geng-geng meneruskan perjalanan. Faham? Okay, kita tengok lagi contoh. AUD JPY. Ke mana? JPY ke mana? Okay. Boleh? Boleh kan? Jadi kita boleh tengok pasaran dengan cara ni. Kita tengok pair zero. Kan? Baby squeeze tak mau. Cari, ni contoh. Dia nak naik ke atas. Okay, kita tengok lagi Euro USD ke mana? H1 dia ke mana? H1 Euro USD naik ke turun? Jadi dengan melihat benda-benda macam ni, insya-Allah kita akan dapat lihat pasaran dengan lebih baik. Faham tak? Kita akan dapat lihat pasaran dengan lebih baik. Faham tak? Okey. Sekarang ni you faham tak kita punya objektif malam ni? So, objektif kita malam ni ialah memahami arah pasaran menggunakan Bollinger Band. Esok kita sambung lagi bentuk Bollinger Band, kemudian kita masuk MA terus. Okey? Sebagai zone entry.
Okay? Sebagai zone entry. Boleh Jadi ini adalah point utama. Jadi saya tanya you dapat tengok trend tak sekarang berdasarkan Bollinger Band? Kan kalau boleh cakap boleh, pasalnya saya nak you nampak kefahaman ni. Boleh ke tak boleh? Boleh nampak trend tak sekarang ni? Sepatutnya you dah nampak trend, faham tak? You tak ada masalah dah trend. Tengok Bollinger Band tu. Faham tak? Dia tak susah sebenarnya, you perlu kemahiran sikit. Sebab tu nombor satu kena ada ilmu. So nombor satu ilmu. Dan kenapa saya galakkan you buka akaun ialah kerana kita nak belajar guna akaun yang betul, yang real. Pasal kalau kita guna demo, kita tak serius. Faham tak? Guna akaun real yang betul. Kan tak kisah berapa modal pun, gunakan risiko paling kecil. Faham tak? Esok saya akan ajar juga risiko juga, cara entry. Kan? Jadi mesti guna akaun real. Kan? Jangan buang masa dengan demo. Saya tahu ada master lain akan marah saya pasal ni, tapi saya berpendapat realiti kena terima realiti. Hakikat kena terima hakikat. Yang kita nak berhadapan ialah akaun real bukan akaun demo. Faham tak? Okay? Pakai akaun demo untuk faham awal-awal boleh, tapi untuk kita lakukan dagangan selepas esok terutamanya. Hari ni okey lagi? Ali? Faham tak? Jadi sekarang ni nombor satu ialah kita kena jelas dari segi kefahaman ni. Kan? Sebab demo ni, you 1000 tahun you training demo, kan? You jadi the iron fist. Cuba bagi contohnya. Hebat gila. The iron finger pasal duduk klik. Jadi iron kat sini. The iron finger kan. Power gila. Ada power. Kan? 1000 tahun you trading demo. Power nak mampus. Takkan sama trading live sehari. Takkan sama trading live sehari. Sebab totally takkan sama. Takkan sama. Okay? Faham? Takkan sama. Totally takkan sama. Tetapi untuk belajar malam ni test boleh lah. Untuk real takkan sama. Biar bodoh main akaun 1 sen pun tak apa. Lebih baik daripada demo. Kan? Kita hadapi benda realiti. Benda realiti ialah duit masuk dalam tu berjalan. Itu realiti. Kan? Floating, darah naik. Profit, darah turun. Muka ada senyum, muka ada masam. Itu realiti. Saya bimbing you realiti bang. Saya tak nak bimbing fantasi. Faham? Demo pula server dia lain. Totally lain. Faham? Jadi jangan samakan benda macam tu. Saya sangat highly galakkan buka FX Malaysia, pakai live account. Nak main buat cara betul-betul. Nak trade buat cara betul-betul. Kan? Nak fokus buat cara betul-betul. Jangan buang masa dengan demo. Faham? Ya, experience yang bezakan realiti fantasi. Kita tak nak fantasi, akademi fantasi tak nak. Kan? Berjaya di akademi fantasi tak nak. Kan? Kita nak realiti. Realiti bermaksud, masuk floating, apa nak buat? Profit, apa nak buat? Alamak, salah masuk, apa aku nak buat? Itu realiti. Faham? Kita kena hadapi realiti. Tengok float merah, berdebar-debar, apa nak kena buat? Tu benda cerita dia. Dah profit banyak, coach, apa nak buat? Tutup ke nak buat apa? Itu realiti. Dah fikir masuk buy, tiba-tiba dia turun, apa nak buat? Itu realiti. Faham? Pakai, iaitu reality account. Tak payah pakai fantasi account. Fantasi account ni untung beribu-ribu. Reality account ni nak $1 pun bagi nak mampus. Kenapa? Pasalnya tidak training pada reality. Faham? Pergi, kena biasa. Rugi, untung, kena biasa. Happy, sedih. Baru mematangkan kita. Faham? Jelas? Buka akaun tersebut. Mesti buka. Yang saya cakap ni bukan untuk saya. 100% ialah untuk diri you. Kan? You tak buat pun tak apa. Tetapi kalau you perlu guideline, inilah jalan ni. Faham? Faham tak? Reality. Kita jangan bullshit dengan diri kita. Kan? Hakikat tetap hakikat. Jangan bullshit dengan diri kita. Kita kena own. Kan? Kita dia panggil dia panggil owning. Kita kena macam menguruskan diri kita dalam reality. Faham? Jangan buang masa dengan benda-benda yang benda-benda tak berfaedah. Buang masa. Faham tak? Main dengan benda betul. Realistik, benda betul. Faham? Jangan pergi buang masa dengan benda-benda lain. Kalau you nak berjaya, start dengan realistik. Kan? Kalau tidak, kita duduk main, mengagut test-test. Apa test-test? Cuba-cuba. Apa cuba-cuba? Kan? Contoh, you pergi minta kerja,
You kerja ni buat apa? Saya nak test je, demo je. Demo kok okey tak okey, pergi kerja, minta kerja, interview. Kan, saya nak bekerja ni, you nak buat apa? Saya nak test kod okey. You rasa dia ambil bekerja tak? Okay, you buat bisnes. Okay, you nak buat bisnes, kan? Lepas tu you pergi nak buat pinjaman bank. Bank kata kenapa you nak pinjam? Saya nak cuba dulu, nak cuba-cuba. Memang tak dapatlah, bang Jadi saya nak you pergi lah benda hakikat dia. Okay? Jadi, faham tak? You kena pergi kepada realistik. So, saya nak bawa you pada realistik, terutamanya esok. Okay, terima kasih banyak. Buka akaun Fed Premier Asia, hubungi Mira di 010-237-0155. InsyaAllah kita akan bantu sebaik mungkin. Esok ada sesi klinik, kemungkinan besar tengah hari. Pasal saya rasa petang tak sempat, kita sangat busy. Dan pada sama juga, kita ada juga macam-macam juga. Esok ada program macam-macam. Tapi saya nak you kekal dekat sini dan saya harap you juga boleh ajak kawan lain untuk esok. Sebab esok adalah topik yang penting. Sebab esok menggabungkan trend dan juga entry zone. Okay? Trend dan juga entry zone. Boleh? Alright, jumpa lagi. Salam hormat. Saya Coach Jero. Saya dah kaya berjaya dari segi kewangan, masa kesihatan, hubungan dan fikiran baik, konsisten dan profitable trading, insyaAllah. Dan jumpa lagi dari segi masa dan juga komitmen you. Okay, pastikan buka akaun real. Serious shit. Jangan bullshit. Buat benda betul-betul. Jangan main-main. Cukup lah main-main. Be strong, be a man, kan? Be a girl. Tak ada semua man kan? Be a girl dan juga moving forward. Alright, strive for the best. Jumpa lagi dan kita jumpa untuk esok selama 7 hari berturut-turut. Dan kalau sambutan bagus, saya akan sambung minggu depan sekali. Kan, kalau sambutan bagus, saya pun malas lah. Saya buat tak ada orang. Buat apa? Kan? Alright, so ajak kawan-kawan lain. Jumpa lagi dan insyaAllah klinik kita akan juga buat esok. Jumpa lagi dan salam hormat dan Assalamualaikum dan salam sejahtera.